Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Hari ini cikgu akan sambung tajuk subtopik yang kedua dalam bab 6 iaitu gabungan, combination. Dan cikgu dah bagi penerangan secara umum dalam video yang pertama iaitu perbezaan antara permutation dengan combination. Okey, kamu rujuk balik video pertama untuk tengok bagaimana kita kena pasti apa itu permutation, apa perbezaan permutation dengan combination. Okey. Dan di sini cikgu terangkan lagi sekali formula yang kita akan gunakan dan juga kata kunci. Okey, untuk gabungan ni, untuk combination ni kata kunci ni tak banyak. Cuma kamu perlu kena pasti adakah terdapat susunan di situ. Adakah perlu dia disusun. Kalau perlukan susunan dalam soalan tu, maksud kita akan gunakan formula permutation. Kalau dalam soalan itu tak ada perkataan susun, arrange ataupun order kan, ataupun ada perkataan contohnya number, pin number ataupun code, iaitu kita selain daripada itu kita akan gunakan gabungan. Okey, dan kebanyakan daripada kata kunci gabungan yang cikgu boleh keluarkan hanya beberapa saja, iaitu contohnya kalau soalan itu tanya kamu bentukkan. Okey, bentukkan jawatan kuasa contohnya. Okey, ataupun dalam tu boleh dipilih. Dia hanya suruh pilih saja. Dia tak suruh susun. Dia suruh pilih saja, choose. Okey, choose. Jadi kamu hanya perlu gunakan formula combination. Okey, gabungan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan gabungan? Gabungan ialah satu kumpulan objek di mana tertib susunan objek-objek dipilih adalah tidak penting. Okey. Nanti kita kenakan pasti mana kata kunci dia dalam soalan. Dan formula yang kita gunakan untuk gabungan adalah NCR. Okey, kalau kamu perhatikan dalam senarai formula diberi dalam peperiksaan ada diberi, jadi tak perlu hafal pun formula ini. Okey, dan konsep dia sama dengan permutation. Kalau dia ada beri syarat, kamu kena ambil syarat itu dahulu. Okey, dia ambil kira. Barulah kita kira bilangan susunan yang mungkin. Okey. Okay, dalam soalan ni pun memang dia akan tanya bilangan susunan. Okay, berapa cara kita boleh susun. Itu cara bab inilah permutation dan combination dia nak tanya mengenai susunan sahaja. Dia tak perlu kamu senaraikan susunan dia. Hanya kamu tahu bilangan susunan sahaja. Okay. Okay, cuba tengok soalan. Okay, contoh boleh pergi satu demi satu. Okey, dan formula selain daripada formula yang di atas, kamu boleh juga gunakan terus kalkulator iaitu dengan cara menggunakan shift, carilah NCR tu. Okey, sama ada darab atau bahagi. Cikgu tak ada kalkulator di sini, jadi kamu rujuk pada kalkulator kamu, tengok pada butang darab atau bahagi, ada NCR, satu lagi NPR. So kita kena tekan shift dahulu baru tekan nombor dia. Okey, soalan ini hanya masuk dalam bab 1. Jadi, terus guna kalkulator dan dapatkan jawapan saja pun dah memadai untuk dapat markah. Okey, cikgu pergi terus kepada soalan. Okey, tengok kat sini Cikgu bagi tengok dulu contoh nombor 2. Okey, ada ingatan kat sini untuk kamu. Sila ingat bahawa jika ahli pasukan adalah tidak mencukupi, kita perlu gunakan pendarapan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan soalan ni? Okey, kita tengok soalan nombor 2. Satu pasukan yang mengandungi dua orang lelaki dan seorang perempuan boleh dibentuk daripada 8 orang lelaki dan 7 orang perempuan. Okey, fahamkan dia punya soalan Berapa carakah pasukan itu boleh dibentuk? Okey, nampak tak kata kunci dia? Boleh dibentuk. Okey? Dia nak bentukkan sahaja. Dia tak perlu berkisah siapa yang masuk ke A, B ke susunan dia, tak perlu. Jadi kita hanya perlu combination saja. C, kita gunakan formula C. Tapi fahamkan dulu soalan, dia nak buat apa. Okey, dia asalnya soalan ni macam ni. Kita ada 8 orang lelaki dan 7 orang perempuan. Ini asalnya
Kita ada 8 lelaki dan 7 perempuan. Okey, ingin membentuk satu pasukan iaitu yang mengandungi 2 lelaki. Okey, kita nak bentukkan pasukan tu hanya perlukan 2 lelaki dan 1 orang perempuan. Nampak ini story dia, cerita dia. Jadi macam mana kita nak pilih? Sekarang kita nak pilih daripada 8 lelaki, kita nak pilih hanya 2 orang saja lelaki. Daripada 7 orang perempuan, kita nak pilih hanya 1 saja. Okey. Jadi kita terus masukkan dalam formula C kita iaitu masukkan saja 8 choose 2. Okey. Dan, nampak tak dan bila cikgu sebut dia dan maksudnya dia darab. Okey, sebab kita tak lengkap lagi 8 baru pilih 2, kita nak 3 orang semuanya. Ini mesti 3 kat bawah ni. Okey, kita nak 3 orang dalam satu pasukan perlukan 3 orang. Ini baru 2 orang yang dipilih. Okey, dan 7 orang, daripada 7 orang kita pilih, kita choose 1 orang. Okey, kita pilih 1 orang. Jadi, make sure kat sini kalau dia kata 3 orang satu pasukan, maksud jumlah kat bawah ni mestilah jumlahnya sama yang diperlukan. Nampak Okey. Jadi, kamu masukkan dalam kalkulator, kita terus dapatkan jawapan dia. Okey, 196 cara. Okey, boleh. Okey, soalan 1 sampai soalan 5 pun lebih kurang sama. Okey, cikgu tengok soalan nombor 5 Berapakah bilangan cara 3 buku sains dan 4 buku matematik boleh dipilih daripada 5 buah buku sains dan 7 buah buku matematik? Okey, so soalan dia nak pilih. Okey, dia nak tahu cara berapa bilangan cara 3 buah buku sains dan 4 buah buku matematik boleh dipilih daripada 5 buku sains dan 7 buku matematik. Okey, jadi ceritanya macam ni. Dia ada 5 buku sains. Okey, 5 buku sains dan 7 buku matematik. Nampak Dia hanya perlukan, dia nak pilih 3 saja buku sains daripada 5. Okey, dan 4 sahaja buku matematik daripada 7 buah. Jadi, kita boleh buat sebagai 5 choose 3 dan 7 choose 4. Nampak? 5. Okey. Kita pilih 3. Okey, dan 7 kita pilih 4. Okey, so awak terus masukkan dalam calculation awak. 5 choose 3 darab 7 choose 4 sama dengan, masuk dalam kalkulator, kamu akan dapat 350 cara. Boleh? Simple sangat soalan dia. Okey. So, untuk kaedah yang kedua, dia bagi syarat. Okey, kalau syarat kita perlu tengok dahulu syarat yang diberikan. Okey, so soalan contoh 1, 2, cikgu dan 3, cikgu nak awak cuba fahamkan dahulu. Okey. Cikgu tunjukkan terus soalan latihan di sini. Okey, cikgu mulakan dengan soalan nombor 3. Satu jawatan kuasa yang terdiri daripada 5 orang dipilih. Okey, dipilih daripada 3 orang lelaki dan 6 orang wanita. Cari bilangan cara. Okey, cari bilangan cara untuk membentuk jawatan kuasa. Okey, nampak tak? Dia bukan suruh susun, dia hanya suruh bentukkan saja. Jadi ini adalah kata kunci bagi combination. Okey, jika jawatan kuasa itu mengandungi 2 orang lelaki sahaja. Okey, ini sebenarnya macam ni Okey, satu jawatan kuasa terdiri daripada 5 orang dipilih. Maksudnya kita nak 5 orang. Okey, yang kita ada 3 orang lelaki dan 6 orang wanita sekarang. Okey, kita perlukan 5 orang, yang kita ada adalah 3 lelaki dan 6 wanita asalnya. Dan kita hanya perlukan 5 orang sahaja dalam satu jawatan kuasa.
Cari bilangan cara untuk bentuk contoh kasar itu jika ia mengandungi dua orang lelaki saja. Okey, fahamkan maksud combination ni. Combination bermaksud kita nak adakan gabungan dia. Okey, kalau kita pilih daripada 3 lelaki, kita choose satu orang sahaja dalam satu pasukan, berapa lagi yang kita boleh pilih daripada wanita untuk kita lengkapkan gabungan dia tu. Maksudnya ini baru seorang kita pilih. Okey, kita akan pilih, kita boleh pilih daripada wanita adalah 6, choose, sebab ini 5 kan, jadi dah ada satu kat sini, choose 4. Itu maksud gabungan dia. Maksud kalau kita ambil satu orang daripada lelaki, kita ambil satu orang daripada lelaki, kita boleh tambah lagi 4 orang daripada perempuan. 6 orang perempuan tadi kita boleh pilih 4. So gabungan dia sekarang ada 5. Bawah ni mesti 5 nilai dia. Okey, kalau cikgu teruskan 3 choose 2, kalau kita ambil 2 orang lelaki, so berapa orang wanita kita boleh ambil daripada 6? Kita hanya boleh ambil 3. Okey, untuk lengkapkan 5 orang tadi. 3 choose 3, kalau kita pilih 3 orang lelaki daripada 3 lelaki tadi, berapa lagi wanita boleh kita isikan? Kita hanya perlukan 2. Okey? Okey, boleh tak kita pilih 3C4? Tak boleh sebab lelaki hanya 3 orang saja. So limit dia sampai situ saja. Okey, dan gabungan ini adalah done maksudnya ini akan darab. Okey, so sekarang awak tengok kepada soalan dia balik. Cikgu dah listkan semua ni dalam satu ni. Cikgu listkan semua. Okey, ini yang dia namakan gabungan dia. Sekarang kita tengok daripada soalan. Okey, syarat dia kata jawatan kuasa itu mesti mengandungi 2 orang lelaki sahaja. Mana antara gabungan 1, 2 dan 3 yang mana mengandungi 2 orang lelaki sahaja? Nampak kat sini lelaki bahagian sebelah kiri cikgu. So ini adalah gabungan di mana lelaki 2 orang sahaja. Jadi kita ambil keluarkan sahaja untuk A ni. 3C2 darabkan 6C3. So awak akan masukkan dalam kalkulator dan dapatkan nilainya iaitu 60 cara. Okey. B, soalan dia kata ia mengandungi lebih lelaki daripada wanita. Okey, maksud lebih lelaki daripada wanita, mestilah lelaki lebih banyak daripada wanita. Kalau kita tengok option yang pertama, lelaki 1, wanita 4. Adakah dia lebih? Wanita lebih banyak, betul tak? Kalau kita tengok option yang kedua, lelaki 2, wanita 3. So ini pun kombinasinya lebih wanita daripada lelaki. So tengok option yang ketiga, lelaki 3, wanita 2. So inilah option yang kita nak. So 3C3 darab 6C2 sama dengan berapa cara? Masuk kalkulator ada 15 cara semuanya. Okey. Kalau soalan, cikgu menggunakan soalan yang sama, cuma cikgu ubah sikit soalan. Contohnya C dia nak syaratnya bilangan cara untuk bentuk yang jika wanita lebih ramai daripada lelaki. Wanita lebih ramai daripada lelaki. So kalau kamu tengok option yang pertama, wanita lebih banyak daripada lelaki, betul tak? Wanita 4, lelaki 1. So ini cara yang kita guna ambil. Okey, tapi kalau tengok option kedua pun wanita lebih banyak iaitu wanita 3, lelaki 2. Nampak? Okey. So sekarang kalau kita perlu ambil dua-dua cara ni, macam mana kita nak gabungkan dia? Okey, nampak tak cikgu sebut atau tadi? Okey, kalau kita nak gabungkan antara wanita dan lelaki tadi, kita perlu dan, betul tak? Okey, kita pilih C choose 1 dan 6 choose 4. Dan so untuk 2 ni kita perlu tambah. Okey, yang kedua ni kita perlu tambah. Jadi untuk C, contohnya soalan C tadi, awak ambil 3 choose 1 darab 6 choose 4 tambah, atau gabungannya 3 pilih 1 dan 6 pilih 4 atau 3 pilih 2 dan 6 pilih 3. Bila sebut atau maksudnya dia tambahkan. Boleh?
tambahkan. So, kamu akan dapatkan jawapannya. Okey. Okey. Untuk soalan, cikgu pergi pada soalan yang ke-6. Okey, tengok soalan yang ke-6, cari bilangan cara. Okey, tengok soalan nombor 6, cari bilangan cara di mana satu pasukan yang terdiri daripada 6 orang ahli dapat dipilih daripada 6 orang perenang, 5 orang pelari dan 3 orang jurulatih. Jika pasukan itu terdiri daripada 2 orang jurulatih. Okey. Tengok soalan nombor 6. Okey. So dia nak pilih 6 orang ahli. Okey, daripada mana? Okey, daripada 6 orang perenang, 5 orang pelari dan 3 orang jurulatih. Okey, tapi syaratnya yang pertama adalah dia perlu pasukan itu mesti terdiri daripada 2 orang jurulatih. Jadi ini adalah dia punya syarat. Okey, syarat yang kita perlu patuhi. Okey. So dia perlukan 6 orang daripada 6 orang perenang. Ini yang kita ada. 5 orang pelari dan 3 orang jurulatih. Cikgu labelkan J untuk jurulatih, L pelari, P untuk perenang. Dia perlukan hanya 6 orang sahaja. Okey, dan 2 daripadanya mestilah daripada 2 jurulatih. So, itu adalah dia punya syarat yang pertama. So, kita tulis dulu syarat yang pertama iaitu dia perlukan 2 jurulatih. Okey. So, 2 jurulatih maksudnya daripada 3 jurulatih tadi kita choose 2. Okey. Dan, sekarang kita boleh lengkap lagi 6 orang. Betul tak? Kita hanya ada 2 orang sahaja di sini. So, kita nak lengkapkan lagi berapa orang? 4 lagi. So, kita pilih daripada mana? Kita pilih 4 lagi daripada gabungan pelari dan perenang. So, jumlah pelari dengan perenang adalah 11 orang. 6 tambah 5 jadi 11. Jadi, kita perlu pilih 4 orang lagi untuk lengkapkan 6 pasukan. 6 orang dalam satu pasukan. Yang itu yang terdiri daripada gabungan 6 pelari dan 6 perenang dan 5 pelari. Okey, so kita terus gabungkan sahaja. So, ini untuk soalan A. Boleh? So, dapatkan jawapannya apa? Okey, tengok jawapannya apa. Masukkan dalam kalkulator 3C2 darab 11C4. So, jawapan yang kamu akan dapat iaitu 990 cara. Boleh? Okey, soalan B pun sama. Okey, B pun sama, dia perlukan 3 orang pelari. Jadi, awak tengok dulu pelari. Pelari kita ada 6 orang. Pelari kita ada asalnya 5 orang. Okey, ini pelari 5 orang. Jadi, 5 choose. Kita nak berapa orang pelari kat sini soalan? 3. Darab. Okey, sekarang kita belum lengkap lagi pasukan. Kita perlukan 3 lagi pasukan daripada gabungan perenang dan jurulatih. So, awak tengok hasilnya. Perenang 6 orang, jurulatih 3 orang. 6 tambah 3 jadi 9. Betul? So, 9 orang lagi diperlukan. Kita ambil terus gabungan 9. Choose. Pilih 3. Boleh? So, dapatkan jawapannya iaitu 840 cara. Okey. So, ini dia gabungkan terus. Okey, paling mudah macam tu pun boleh. Okey, cikgu terus kepada soalan nombor 5. Soalan nombor 5. Satu pasukan yang mengandungi 6 orang ahli dipilih daripada 5 orang. Okey. 5 orang lelaki dan 4 orang wanita. Okey. Kata kunci dia kat mana? Hitung bilangan cara pasukan dapat dibentuk. Okey, nampak tak, dipilih dan dibentuk. Nampak
So sekarang untuk jawab soalan ni kita draft sedikit. Okey, dia perlukan daripada 5 orang lelaki dan 4 orang wanita. Kita perlukan 6 orang untuk hasilkan satu pasukan. Okey. Jadi, tiada syarat dikenakan, maksudnya kita terus pilih berapa jumlah semua perempuan dan lelaki. Perempuan tambah lelaki jumlah semua adalah 5 tambah 4, 9. Jadi, untuk A terus saja kita tulis 9 choose 6. Boleh? 9 pilih 6. Hasilnya adalah 84 cara. Okey, tanpa syarat maksudnya awak terus pilih sajalah daripada perempuan dan lelaki, tak kisah. Dia tak kisah perempuan atau lelaki. Tak kisah, jadi dia terus pilih daripada 9 orang tu. Okey, untuk B, bilangan lelaki mesti melebihi bilangan wanita. Yang ini kamu kena senaraikan semua kemungkinan-kemungkinan ataupun bilangan lelaki yang melebihi wanita tu. Okey. So, kita buat terus kat sini. Okey, kalau lelaki ada 5 orang, kita nak pilih 6. Boleh tak kita pilih 5 choose 6 terus? Tak boleh kan? Kita ambil paling maksimum pun lelaki mestilah kita pilih 5 choose 5. Nampak? Itu paling banyak lelaki boleh kita isikan. Sebab dia kata nak bilangan lelaki mesti melebihi wanita. So, kita pilih terus lelaki yang paling banyak kita boleh isi dalam jawatan kuasa itu, iaitu 5 orang. Itu tak maksimumnya. Okey, dan nak lengkapkan satu pasukan mesti ada 6 orang. Sekarang baru ada 5 orang di sini. So, kita lengkapkan dengan tambahkan bilangan wanita, iaitu wanita hanya perlu ditambah 1 orang sahaja untuk lengkapkan 6 orang dalam satu pasukan. Jadi, wanita kita pilih daripada berapa ramai wanita? Daripada 4 orang wanita. Betul? So, ini kurungkan dia. Tambah. Okey, ada lagi tak option lain? Kalau tak ada, maksudnya tak payah tambah apa-apa. Terus dapat jawapan. Kalau ada, kita listkan. Okey, sekarang kalau kita ambil 5 choose 4. Kita kurangkan lelaki kepada 4 orang. Perempuan berapa orang? Darab perempuan. Kita perlukan 2 orang. Cukup tak? Okey, 4 choose 2. Nampak? So, jumlah kat bawah mesti make sure ada cukup 6. Okey, 6. Tambah, ada lagi tak gabungan yang kita boleh buat? Okey, 5 choose 3. Darab 4 choose 3. Betul? So, 3 tambah 3 jadi 6. Okey, tetapi kalau tengok bilangan lelaki mesti melebihi wanita. Boleh tak kita terima yang ini? Yang ini tak boleh diterima sebab bilangan wanita dan lelaki sama. Jadi yang ini kita tak perlu ambil. Boleh? Okey. So sekarang sampai ini sajalah. Ini saja gabungannya. So terus masukkan dalam kalkulator dan dapatkan jawapan dia. Simple saja, betul? Kalau kamu tak boleh nampak cara macam ini, okey, kamu listkan dahulu cara yang cikgu ajar tadi dalam soalan yang nombor 4 tadi. Soalan 3 tadi kan yang cikgu ajar tu. Awak listkan semua dan tengok gabungan mana yang menunjukkan bilangan lelaki dan perempuan, lelaki melebihi wanita. Okey? Okey. Seterusnya, cikgu ambil soalan nombor 12. Okay, raja di bawah menunjukkan 7 kepingkat huruf. Okay, J, K, L, M, N, O, P, Q. Okay, 4 kepingkat huruf dipilih. Okay, jangan kamu tengok soalan macam ni ada kad. Kamu terus andaikan dia adalah permutation. Baca dulu soalan dan tengok kata kunci. Okey, tengok kata kunci dia. Yang mana yang memberikan dia, kita perlukan pilih gabungan bukan permutation. Okay, kata kuncinya ada di mana? 4 kepingkat huruf dipilih daripada kad di atas. Cari bilangan cara memilih huruf-huruf itu jika. Nampak tak? Kata kuncinya berada di sini. Kalau kita tengok permutation, dia akan carikan bilangan cara menyusun ataupun cara kad-kad itu disusun. Kalau disusun, maksudnya itu adalah permutation. Kalau setakat memilih saja, itu adalah combination C. Okey, jadi kita nak pilih saja, itu kita gunakan C.
Okey, jika ia tidak mengandungi M. Okey, ia tidak mengandungi M. Maksudnya kita potong M siap-siap. Jadi ada berapa kad kita tinggal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kad. Okey, so sekarang kita nak 4 kad. Daripada 6 kad. Asalnya 7 tapi kita kata ia tidak mengandungi M. Jadi kita siap-siap terus potong M. Yang tinggal hanyalah 6 kad. Iaitu 6 choose 4. Dapatkan terus jawapan dia. Okey, soalannya nampak macam susah tapi sebenarnya simple sahaja. Boleh? Untuk B, ia mengandungi K dan P. Maksudnya dia mesti mengandungi K dan P. So awak tengok K dalam bilangan kad ini ada berapa keping K? Hanya ada satu K, betul? So 1 pilih 1. Kalau kita ada 2 kad K, maksudnya 2 pilih 1. 2 choose 1. Okay, tapi K kita hanya ada satu saja. So, kita pilih 1, choose 1. Dan, okay, dia kata mesti ada P. P pun kita hanya ada satu kad saja. 1, choose 1. Dan, okay, sekarang kita nak lagi 2 kad saja. 2 kad lagi tinggal untuk kita pilih. Selain daripada K dan P yang kita sudah pilih tadi. So, yang tinggal hanyalah berapa kad? 1, 2, 3, 4 dan 5 kad yang tinggal. So, kita boleh pilih 2 lagi kad daripada 5 kad yang tinggal. So, 5 choose 2. Masukkan dalam kalkulator saja, terus dapatkan bilangan cara iaitu 10 cara untuk menyusunnya. Boleh? Okey, dan yang terakhir sekali. Okey. Cikgu nak tunjukkan soalan yang kebat ni. Okey, kebat. Soalannya, raja di bawah menunjukkan 2 garisan selari yang masing-masing dengan 3 titik dan 6 titik di atasnya. Okey, cari bilangan segitiga yang berlainan yang dapat dibentuk dengan menggabungkan 3 daripada 9 titik tersebut. Okey, 3 menyambungkan 3 daripada 9 titik tersebut. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia nak gabungkan membentuk segitiga. Okey, bila segitiga dia perlu ada berapa titik untuk kita jadikan segitiga? Ada 3 titik, betul tak? Jadi kalau kita gunakan, kita pilih 1 titik daripada yang atas, maksudnya kita perlukan 2 titik di bawah, betul? Okey. Jadi kita akan bentuk satu segitiga. Okay, jadi berapa segitiga yang perlu? Itu yang kita perlu cari. Okay. Atau nampak Atau kita boleh pilih satu titik di bawah dan 2 titik di atas. Okay, nampak tak pilihan kita? Satu titik di bawah atau 2 titik di atas. Okay, so itulah sebenarnya kata kunci yang kita boleh gunakan untuk dapatkan jawapan dia. Okey, iaitu kita boleh pilih, kita pilih satu dulu titik di atas. Okey, daripada 3 titik, choose 1 dan gabungan dia dan kita pilih 2 titik. Betul tak? Untuk jadikan segitiga, kita perlukan bilangan titiknya 3 titik. Gabungan dia 3 titik. Okey, untuk pilih yang garis yang kedua A, B, C, D, E, F ni, kita pilih daripada berapa titik semuanya? Daripada 6 titik. Okey, atau tambah, kita boleh ambil 2 titik daripada atas, iaitu daripada 3 titik di atas, kita boleh pilih 2. Okey, dan daripada 6 titik di bawah, kita boleh pilih 1. Itu gabungan dia untuk menghasilkan segitiga. Okey, jadi berapa cara semuanya kita boleh pilih? Itulah caranya, iaitu masuk kalkulator, 3 choose 1 darab 6 choose 2 tambah 3 choose 2 darab 6 choose 1. So, kamu akan dapat 63 cara semuanya. Wah, hebat kan? Tak perlu nak gunakan cara. Kita boleh gunakan formula ini saja untuk tentukan berapa bilangan segitiga boleh dibentuk di situ. Okey, nampak macam mana kita boleh gunakan matematik untuk mengiranya.
Okey. So cikgu harap kamu boleh cuba soalan-soalan lain. Okey. Dan cikgu akan buat satu lagi video untuk jawab beberapa soalan dalam latihan pengukuhan, terutamanya soalan-soalan klon. Okey. Okey, sampai berjumpa lagi di lain video. Okey, selamat mencuba semua.